الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Yang bermaksud, adakah kamu wahai Muhammad tidak merasa hairan di antara sifat-sifat orang munafik itu? Mereka mendakwa beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, dan mendakwa juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada sebelum daripada kamu, sedangkan mereka tetap berhukum dengan hukum-hukum taghut, yakni selain daripada Al-Quran, sedangkan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengkufri taghut, dan syaitan mengkehendaki mereka supaya menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Surah An-Nisa ayat yang ke-60. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan banyak-banyak syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sudah masuk marhalah al-marhatul ula. Kita masuk fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang tidak sempat masuk ke marhalah yang kedua, iaitulah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia ini, ataupun mereka dimatikan oleh Allah taala hati mereka sehingga mereka semakin jauh meninggalkan amal-amal ibadah, sama ada yang fardu ataupun yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal waktu, di awal Ramadan penuh dengan masyarakat umum, tetapi di pertengahan itu sebagai penapisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pertengahan itu iaitu pengampunan, hanya Allah taala memilih mereka-mereka yang telah berjaya menjadikan di awal Ramadan itu sebagai rahmat dengan hati yang penuh ikhlas, dengan tingkatan dan nilaian ibadah yang meningkat, dan mereka juga berjaya untuk menghindarkan daripada perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah. Semuanya ketiga-tiga itu merangkumi di dalam persediaan yang pertama sebelumnya masuk Ramadan al-Mubarak lagi, iaitulah i'dadul ma'nawi. Di antara 4 persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang muslim itu supaya mereka akan dapat memanfaatkan ketiga-tiga marhalah. Di akhirnya nanti mereka akan dapat melepaskan diri daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tazkirah yang ringkas pada malam ini seperti mana yang pertama-tama saya sebutkan dalam surah An-Nisa sebentar tadi. Allah menyebut di antara salah satu sifat di antara beberapa sifat-sifat orang munafik itu yang senantiasa berbohong. Bukan hanya kepada manusia mereka berbohong, bahkan mereka juga berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah di antara sifatnya yang disebut oleh Allah, yaz'umuna annahum, mereka mendakwa diri mereka itu amanu bima unzila ilaika. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quranul Karim. Dan mereka mendakwa diri mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran.
Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, sifat kemunafikan mereka itu terpancar di atas kelahiran dan fizikal serta amalan mereka dan tindakan mereka. Ayat buruk, yuriduna ayyatahakamuna ila taghut. Mereka tetap menghendakkan hukum-hukum yang selain daripada Islam sebagai hukuman untuk mereka tetapkan di atas dunia ini. Kerana apa? Kerana hukuman itu yang pertamanya menguntungkan diri mereka, yang keduanya akan merugikan lawan mereka, iaitu Islam. Ini sifat kemunafikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berpuasa seumpama kita, mereka tetap bertarawih lebih daripada kita, mereka tetap mengerjakan amal-amal ibadah yang lain seperti kita, sedangkan hati mereka tetap kufur kepada Allah, terselah dan zahir di atas tindak tanduk mereka sehari-harian. Umpama dalam ayat yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita lebih kenal mana dia orang-orang yang munafik dan mana dia orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mengambil tindakan yang terburu-buru sehingga menyebabkan kita melakukan satu perkara yang di luar batasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana umat-umat Islam yang terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang terpedaya dan tertipu dengan dakwah dan jarum yang jahat oleh golongan munafikun apabila tibanya berita ifki, penyebaran berita fitnah lagi dusta ke atas isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau kembali daripada peperangan Bani Mustalah yang difitnah oleh golongan munafikun, yang mana isteri Rasulullah itu mereka mendakwa melakukan curang terhadap salah seorang sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga umat-umat Islam dan tentera Islam yang terkemudian ataupun yang tertitir, iaitu lah seorang sahabat yang telah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ketinggalan dalam gerombolannya, maka beliau telah membantu Aisyah untuk kembali ke Madinatul Munawwarah, yang ketika itu Aisyah baru berumur 14 tahun. Maka golongan munafikun memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan berita dakwah dan juga berita palsu dan juga dusta, sehingga ada di antara sahabat Nabi, ada di antara orang Islam dan juga sepupu kepada Aisyah menerima ataupun terpedaya dengan tipu helah dan dakwah golongan munafik. Oleh kerana itulah Allah menyebut sifat-sifat orang munafik itu di dalam Al-Quran lebih banyak daripada sifat-sifat orang yang kafir. Kerana orang yang kafir jelas daripada mata kasar kita, namanya berbeza, amalannya berbeza, cara hidupnya berbeza, pemikirannya juga berbeza. Sedangkan orang-orang munafik ini serupa dengan kita, sama dengan kita, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis apabila Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sifatkanlah, khabarkanlah, berilah panduan mereka itu supaya kami tidak terpedaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamu min alsinatina." Mereka sama kulit dengan kamu dan mereka berbicara sama dengan perkataan kamu. Serupa. Kalau orang Melayu sama dialek Melayu dia. Kalau orang Jawa serupa juga. Kalau orang India sama dialek India dia. Kalau orang Arab pun serupa juga orang. Apa sahaja bangsa, kata Nabi, hum min jildatina. Mereka sama kulit dengan kamu. Kalau orang Melayu, kulit dia sawo matang, dia pun sawo matang juga. Kalau nak cerah pun cerah sikit, pasal mak dia lain, pak dia tak sama. Lebih kurang gitu. Kalau orang Arab tubuh dia besar-besar, tubuh dia besar-besar, maka orang munafik pun tubuh dia besar, rupa tu juga.
Dan wa yatakallamuna bi alsinatihim. Dan mereka bi alsinatihim. Dan mereka bercakap serupa dengan cakap. Kalau kamu cakap Arab, dia pun cakap Arab juga. Kalau kamu cakap orang Melayu, dia pun cakap Melayu juga. Kalau kamu cakap Inggeris, dia pun cakap Inggeris juga. Kalau kamu cakap Cina, India, apa bangsa pun, maka dia serupa juga. Maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ini semua bangsa, semua keturunan, semua kaum ada tersedia golongan-golongan munafik ini. Perbezaannya ialah dari segi amalan-amalan yang Allah Taala sebutkan sifatnya di dalam Al-Quran, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan persiapan yang pertama i'dadul maknawi ini, iaitulah persiapan spiritual yang dapat membersihkan hati kita dari sifat mazmum, yang dapat membersihkan kita dari sifat mazmumah, supaya dengan pembersihan hati ini kita dapat menghindarkan daripada perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah. Kita boleh dapat meningkatkan amal-amal ibadah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat melahirkan niat yang ikhlas. Amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini khususnya ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, oleh kerana itu pada malam ini saya nak kongsi dua golongan manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai akidah yang jelas, akidah yang mantap, akidah yang tepat, akidah yang seperti mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan akidah orang munafik, bukan akidah orang yang terpesong daripada ajaran Islam. Yang pertamanya Allah merakamkan dalam surah Yasin ayat yang ke-20, di mana Allah nak menggambarkan ataupun nak memberitahu antara seorang lelaki dalam satu gerombolan kaum manusia yang kufur kepada Allah setelah Allah mengutuskan 3 orang rasul. Satu kaum, 3 orang rasul Allah utuskan. Ini kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel, bukan kaum bangsa Melayu. Kaum Bani Israel, satu kaum sahaja, satu puak, satu penduduk, satu bandar. Allah utus dengan 3 orang rasul. Kita hanya seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yaumul qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Adapun Bani Israel ini banyak di kalangan, ramai di kalangan mereka yang Allah utuskan rasul. Di antaranya dalam ayat ini Allah menceritakan satu bandar kaum, satu kampung tempat itu Allah mengutus 3 orang rasul supaya mereka beriman kepada Allah, mereka terima ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul itu, sedangkan mereka tetap menolak. Bahkan ada di antara mereka yang cuba berpakat dan bermesyuarah untuk mencari satu strategi bagaimana nak membunuh ketiga-tiga orang rasul. Apa alasan mereka? Yang pertama, alasan mereka 3 orang rasul itu membawa ajaran yang terpesong daripada agama yang mereka anuti. Yang kedua, mereka membawa ajaran yang boleh memecah belahkan masyarakat mereka. Yang ketiga, mereka itu, rasul-rasul itu membawa ajaran yang boleh memundurkan bangsa mereka. Ini antara 3 alasan yang mereka nak supaya 3 orang rasul itu dibunuh, dihapuskan daripada muka bumi, daripada tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang lelaki yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, yang namanya ialah Habibun Najjar bin Musa, di mana Allah menyebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَا هُمْ يُنظَرُون ولا شفاعة شيء ولا ينقذون إني آمنت بربكم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال
ya laita qaumi ya'lamun. Ini seorang lelaki yang beriman dalam tengah-tengah masyarakat yang kufur kepada Allah, yang sudah pastinya apabila dia menzahirkan akidahnya beriman kepada 3 orang rasul, pasti dia akan menerima ancaman-ancaman yang dahsyat. Seumpama 3 orang rasul itu, yang terdahulu daripada itu juga kaum Bani Israel sanggup membunuh rasul-rasul mereka, yang ada di antara mereka yang terdiri di kalangan rasul-rasul yang dibunuh dengan digergaji kepala, ditanam hidup-hidup dan sebagainya. Ini antara kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap rasul-rasul mereka. Sudah pastinya Habib bin Najjar bin Musa juga seorang lelaki yang akan menerima ancaman seumpama itu, tetapi akidahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau terpaksa menggadaikan nyawanya, tetapi beliau menzahirkan di tengah-tengah masyarakat yang kufur, sehingga Allah menyebut di dalam ayat yang ke-20 ini, di mana Allah mengatakan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datanglah seorang lelaki yang berlari-lari anak daripada hujung kampung. Apa tujuan beliau berlari-lari? Bukan untuk mendapat sesuatu nasi, bukan untuk mendapat projek yang top, bukan untuk mendapat gaji dan pangkat yang tinggi, tetapi beliau menyatakan ittabi'ul mursalin, ikutlah rasul-rasul itu. Kenapa kamu kena ikut wahai kaumku? Ittabi'u, ikutlahnya mereka, man la yas'alukum ajra, kerana mereka tidak mengharapkan balasan, ganjaran, pangkat, harta benda, wang ringgit daripada kamu. Bahkan wahum muhtadun, mereka sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apabila kaumnya bertanya kepadanya, adakah kamu telah mengikut agama yang dibawa oleh mereka? Maka Habib bin Najjar bin Musa menyebut, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapakah aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan yang telah juga menciptakan kamu, dan kepadanya juga aku akan dikembalikan dan seluruh makhluk akan dikembalikan kepadanya. A'attakhidhu min dunihi alihah, dan beliau menyatakan lagi, adakah aku nak menyembah beberapa Tuhan yang lain yang kamu semua, yang sekiranya yuridinir rahman, sekiranya Tuhan yang mempunyai sifat rahman itu mendatangkan mudarat kepada kamu, adakah Tuhan-Tuhan kamu boleh memberikan syafaat, yakni pertolongan, ataupun menghindarkan daripada mudarat itu? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Beliau menyatakan lagi akidahnya, sesungguhnya aku sekiranya kembali kepada agama kamu, nescaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang sesat yang nyata dan jelas. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, yakni Tuhan sekalian alam. Fasma'un, wahai kaumku, maka dengarlah. Dengar, hari ini aku mengisytiharkan, aku beriman kepada Tuhan kamu, yakni Tuhan sekalian alam. Apabila ucapan-ucapan itu yang keluar daripada mulut Habib bin Najjar bin Musa, maka Allah perintahkan kepada para malaikat supaya memberi satu kabar gembira yang jelas. Berita itu adalah berita yang cukup menggembirakan bagi seluruh manusia yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Qila, katakanlah kepadanya, ursilil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga Allah. Syurga Allah dibalas ataupun diganti dengan menzahirkan akidah yang jelas, walaupun terpaksa mengorbankan harta benda dan juga nyawa. Apabila ganjaran itu diberitahu kepadanya, maka beliau mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Beliau mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, yakni ganjarannya adalah syurga apabila dia menerima ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini contoh yang pertama, akidah yang jelas, yang tidak takut kepada apa-apa ancaman sekalipun. Air, harta benda, makan minum,
pangkat, duit, keturunan, hatta nyawanya sekali terancam, beliau tetap menyatakan perkara yang hak, dan itu perkara yang hak, dan perkara yang batil itu adalah perkara yang batil. Contoh yang kedua, untuk sama-sama kita renung sebagai tazkirah pada malam yang berbahagia ini, di antara fasa ataupun di antara marhalah yang kedua, supaya kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah satu contoh yang saya nak sebut ataupun saya nak rakamkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi seorang lelaki, yang ini adalah seorang mukminah. Seorang mukminah di kalangan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling Nabi cintai, iaitulah Ummul Mukminin Sayyidatina Kharijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika beliau hampir menghembuskan nafas yang terakhir, pengorbanan demi pengorbanan yang begitu tinggi yang ditunjukkan oleh Kharijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, sehinggalah terungkap kata-katanya yang menyebabkan Jibril alaihissalam menjadi sayu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata kerana pengorbanan dan perjuangan, sehingga tahap hampir menghembuskan nafas yang terakhir masih lagi mahu memberikan sumbangannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila Kharijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha saat-saat untuk menghembuskan nafas yang terakhir, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hampir seluruh harta benda aku, habis seluruh harta benda aku, tidak ada tinggal walaupun satu dirham untuk aku tinggalkan kepada kamu, membantu kamu menyebarkan ajaran agama Allah. Habis seluruh harta benda aku beri serah kepada kamu untuk kamu menyebarkan agama Allah, bantu manusia supaya manusia boleh menerima agama Islam, bantu manusia supaya manusia boleh beramal dengan amal yang menjadi bekalan apabila hidup di alam akhirat, bukan amal yang menjadi habuan dunia semata-mata. Bukan aku bantu harta aku ini untuk kamu supaya kamu hidup bersenang-senang, hidup dalam keadaan yang mudah, hidup dalam keadaan yang mewah, tetapi bantu kamu ya Rasulullah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Habis apabila aku mati, aku tidak ada harta lagi untuk meninggalkan kamu, meninggalkan harta itu untuk kamu supaya kamu meneruskan perjuangan. Tetapi ya Rasulullah, andai kata tulang belulang aku ini kamu boleh tukarkan emas dan perak, maka kamu ambil tulang aku ini, gantikan dengan emas dan perak, dan kamu ambil emas dan perak itu untuk menyambung perjuangan kamu, kerja kamu untuk menyebarkan agama Allah ke seluruh pelosok dunia." Ini pengorbanan yang begitu hebat yang ditunjukkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Kharijah radhiyallahu anha, sehinggalah Jibril alaihissalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan, "Ya Allah, adakah kamu tidak mendengar rayuan daripada hamba?" Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku Maha mengetahui dan aku tahu apa yang ada di dalam hatinya dan juga lahirnya. Turun wahai Jibril, berikan dua kabar gembira yang aku tidak pernah berikan kepada hamba-hambaku sebelum daripada ini selain daripada dia. Berikan satu kabar gembira. Yang pertama iaitulah berikan salam, kirimkan salam aku sebagai Rabbnya kepadanya sebagai hamba-Ku. Dan yang kedua, berikan kabar gembira, sesungguhnya aku akan buatkan mahligai yang bertatah permata dan intan di dalam syurga aku nanti, supaya dia hidup dalam keadaan yang senang." Maka Jibril alaihissalam turun berikan kabar gembira ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar, maka Nabi tersenyum. Nabi senyum dan Nabi berikan kabar ini kepada Kharijah radhiyallahu anha, Kharijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Apabila Kharijah mendengar dua kabar gembira, Nabi memberikan, "Wahai Kharijah, sesungguhnya Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, mengirimkan salam ke atas kamu sebagai hambanya, dan sebagai seorang perjuang yang sanggup mengorbankan harta benda dan juga nyawa. Dan yang kedua, Allah memberikan kabar gembira untuk kamu, di mana Allah akan membuat mahligai
yang bertatahkan intan dan permata di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah binti Khuwailid apabila mendengar kabar gembira ini, kabar gembira yang tidak terhingga, yang tidak ternilai kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh beliau, maka ucapan syukur beliau sehinggalah terungkap di bibir-bibir beliau, di mana ungkapan itu biasa dan selalu menjadi doa dan wirid kita selepas daripada salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyana rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Inilah ungkapan yang diucapkan oleh Khadijah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, sempat mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah kerana memberikan dua berita gembira yang selalu mekar baginya, yang tidak boleh ditukar ganti dengan usaha dan pengorbanan yang dilakukan selama hidup beliau. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah segala kesejahteraan, wa minkas salam, dan daripada engkau datangnya sejahtera, wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah akan kembalinya segala kesejahteraan, wa adkhilnal jannata daras salam, dan engkau masukkan aku dan hamba-hambamu ke dalam syurga adalah hanya semata-mata kesejahteraan yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada mereka. Ini doa yang perlu kita kena baca, walaupun dia tidak menjadi wajib, tetapi doa yang bukti sebagai seorang hamba yang bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Mudah-mudahan tuan-tuan, dua pengorbanan ini, dua contoh ini menjadi tauladan kepada kita. Apa yang telah kita korbankan selama hidup kita ini, sama ada harta benda kita, sama ada nyawa kita, sama ada masa kita, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan setiap hari, saban hari. Apa pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita mengambil pengiktibaran umat Islam yang berada di luar daripada negara kita ataupun dalam negara kita yang berlaku hari ini di negeri Myanmar, di Rohingya. Umat Islam dibunuh setiap hari. Di antara mereka dicincang hidup-hidup sehingga mati. Ada di antara mereka yang dibakar hidup sehingga mati. Ada di antara mereka kanak-kanak yang dikumpulkan di satu tempat, dibakar hidup-hidup sehingga mereka hanya tinggal umat Islam di sana sekitar 800,000 yang mulanya angka mencecah hampir 3 juta orang. Umat Islam hari ini hanya tinggal 800,000. Tinggal 800,000. Mana yang lain dibunuh, diganyang begitu saja. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, apabila kita didedahkan berita-berita ini, apa respon kita? Apa perasaan kita? Apa tindakan kita yang kita akan lakukan, yang telah kita lakukan? Ataupun hanya sekadar kita, oh I see, kita, oh aku lihat, aku tengok sahaja, aku diam sahaja, ataupun tidak memberikan apa-apa respon langsung. Tuan-tuan, ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah. Man lam yahtamma bi amril mu'minin falaisa minhum. Barang sesiapa yang tidak mengambil peduli, mengambil kira, mengambil berat urusan umat-umat Islam, maka dia bukan daripada golongan itu. Ini amaran daripada orang-orang umat Islam yang tidak pernah mengambil peduli tentang umat Islam yang berlaku di luar sana. Marilah tuan-tuan, kita menghulurkan sedikit bantuan, sekurang-kurangnya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah menurunkan pertolongan demi pertolongan ke atas umat Islam yang berlaku di Rohingya, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di benua Afrika, yang berlaku di mana saja, hatta yang berlaku di dalam negara kita. Juga tidak ketinggalan penindasan demi penindasan terhadap umat Islam berlaku di dalam negara. Mereka-mereka yang ditangkap, yang dimasukkan ke dalam ISA semata-mata dituduh dengan tuduhan yang tidak ada bukti, menyebabkan keluarga mereka melarat, menyebabkan pendapatan mereka semuanya habis. Ada di antara mereka sehingga yang diisytiharkan sebagai fakir
dan juga miskin yang tidak ada pendapatan, yang dinafikan hak mereka, sedangkan mereka tidak lagi dibuktikan kesalahan mereka. Ini merupakan juga penindasan demi penindasan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita memberi respon terhadap perkara-perkara tersebut. Akhirnya tuan-tuan, untuk malam ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata yang terakhir, senjata yang paling mudah, senjata yang paling ampuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah sentiasa memberikan bantuan-bantuan dan pertolongan-pertolongan kepada seluruh umat Islam. Muslimin qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.